Sakit tu sentiasa bermain dekat badan saya, siang dan malam. Saya dah memang kurang tidur, dah tak ada rasa dah nikmat hidup kadang-kadang. Tak macam orang lain boleh makan macam-macam macam tu. Assalamualaikum. Saya Rozaini bin Kornin atau dekat sini orang panggil Anja lah. Okay, umur saya 48 tahun. Saya mula mengidap gout ni ketika umur 30 tahun, iaitu tahun 2001. Jadi mula-mula tu memang saya tak tahu benda ni gout. Dia permulaan dia macam bengkak, macam terseliuh macam tu. Merah, rasa panas. Bila dah check darah uric acid tu baru saya boleh trace, doktor trace yang saya kena gout. Saya dah jadi kronik ni hampir 3 tahun lebih, dekat 4 tahun. Bermula 2015 selepas kali kelima saya buat operation untuk buang tofai. Okay, mula-mula tu macam tak selesa lah pakai kasut, dia jadi sakit. Jadi macam ada benda yang macam terseliuh macam tu. Saya pergi urut, bila urut dia lagi merah benda tu, dia lagi sakit. So bila follow up balik pergi klinik, doktor ambil darah, daripada situ doktor trace saya kena gout. Dekat rumah saya menjalankan tugas macam biasalah, boleh masak apa semua, tapi saya menggunakan sebelah tangan sebab sebelah kiri saya dah tak boleh. Saya tak boleh nak genggam. Sebab pernah satu ketika saya pegang periuk panas tu timpa saya balik. So start daripada tu saya be careful dekat dapur. Tapi drive saya boleh drive dengan memegang sebelah tangan. Tapi kalau kena ada orang sebelah lah untuk tekan gear sebab saya pakai auto. So kena ada seseorang di sebelah saya. Gout ni sebenarnya memang mengubah kehidupan seseorang. Sesiapa yang alami, dia akan tahu macam mana kehidupan dia. Macam saya, masa permulaan saya nak berjalan depan orang, saya akan jadi tumpuan. Pergi mana-mana pun akan jadi tumpuan. Orang akan rasa pelik tengok saya keadaan macam tu. Budak-budak selalu cakap, tangan Acik tu bengkak. Tapi hati saya walaupun rasa nak marah, saya sabar sebab saya fikir ni memang dah rezeki saya macam ni. Saya fikir saya terima saja macam tu. Tapi kadang-kadang macam tu lah, kita nak berdepan dengan masyarakat tu agak malu. Saya pernah buat operation dekat sini. Dulu tumbuh dekat sini, dia tumbuh dekat sini, and then dekat sini dah 4 kali dah operate buang, dia still tumbuh. Siku di sini dan juga di sini dan juga lutut. Lutut ni dua-dua belah, di kaki pun sama. Ni semua kesan operation. Kalau tak buat operasi maksudnya Dia akan lagi membesar. Bila dia akan lagi membesar, tofai tu akan makan tulang. Sebab saya dah buat MRI, tapak kaki saya sebelah sini tulang saya tinggal separuh. Dia dah makan. Tapi kawan saya kat Batu Pahat tu, dia adik-beradik dia 3 orang. Dia kena umur 19 tahun, yang tengah kronik. Sekarang umur 42. Kaki dia, jari dia dah tinggal separuh, dia dah potong sini. Doktor buang. Diabetes maksudnya dia makan daging. Kalau diabetes, doktor dia akan membusuk. Kalau diabetes takat potong-potong tu dia akan terus potong balik, memang tak lama. Gout ni dia potong, dia stabil macam tu, tapi dia tumbuh balik, dia akan membengkak tempat yang tu macam tu. Doktor cakap dia macam ni, dia macam apa, dia ada salur urat macam tu, dia macam supan malu, macam berduri semalu. Bila pijak dia tungcup, lepas tu dia kembang balik. Dia macam tu lah, bila operation dia habis, lepas tu dia menjala balik, dia berakar. Dia ikut saluran darah. Ya, betul. Itulah saya 20 hari bulan ni pergi scan, harap-harap doktor hospital sedang cepat buat operation. Saya cakap dengan dia kalau dua-dua belah dia akan buat sebelah-sebelah, dia tak akan buat together sekali. Dia cakap memang problem, dia cakap. Sakit gout ni sebenarnya dia berangkaian ya, dia berangkaian dengan penyakit-penyakit lain. Contohnya dia akan menyerang tempat utama dalam organ badan adalah buah pinggang. Bila buah pinggang tak dapat menapis uric acid, so itu yang terjadinya gout. Tumbuhnya tofai di setiap sendi-sendi pesakit gout. Itu adalah kelemahan buah pinggang untuk menapis. Jadi apabila gout ni berterusan, masalahnya dia akan berlaku kepada buah pinggang. Sistem buah pinggang kita akan menjadi lemah. Genetik tak ada. Maybe apa dipanggil tu, imunisasi badan, apa dia? Imunisasi sistem. Betul. Sebab boleh bagi tahu dekat orang ramai lah, kadang-kadang dia orang ni tak tahu.
Betul. penyakit gout ni penyakit jenis Betul. kan. Sakit gout ni sebenarnya nak kata sakit keturunan, bukanlah sakit keturunan sebab dalam keturunan saya, carta doktor yang rekod saya punya tu tak ada seorang pun yang sakit gout. Arwah ayah saya, arwah atuk saya semua kecil manis. Ayah saya pun jantung, tak ada gout. Sebab saya sendiri bawa arwah ayah saya cek, uric acid dia tak ada gout. Tapi sebenarnya gout ni adalah atas imunisasi badan seseorang. Dalaman badan dia tu dapat menerima ataupun menghakiskan toksik tu keluar melalui air kencing. Itu proses buah pinggang yang peranan utama dalam pesakit gout sebenarnya. Kalau buah pinggang cantik, seseorang itu sukar mendapat gout sebenarnya. Saya cuma nak berpesan kepada pesakit-pesakit gout di luar sana, jangan mudah terpedaya dengan iklan-iklan ubat-ubat gout ataupun ubat-ubat yang seangkatan dengannya yang kononnya boleh menyembuh penyakit gout itu. Sebab sebelum ni saya dah pernah ambil bermacam-macam ubat, dah habis beribu-ribu ringgit. Malah kesannya adalah kepada sistem buah pinggang. Kita tak tahu ubat tu siapa yang luluskan, dia apa yang kandungan dalam ubat tu. Semua dekat kotak tu semua ada kelulusan KKM. Tapi kita fikir satu saja, bila kita pergi hospital kerajaan, dekat sana dia orang adalah pakar yang mengambil kos perubatan, yang mengetahui lebih detail tentang penyakit kita. Jangan kita terpedaya dengan apa sebarang jenis ubat yang kononnya dapat mengubat penyakit gout. Itu saja pesan saya. Selama ni saya tak jangka saya dah stage tu. Tapi bila dah lama kelamaan saya dah refer, bila doktor dah hantar saya pergi Institut Kanser Negara untuk cek saya punya saluran limpo apa semua. Daripada situ diorang dah detect saya dah stage 4. Saya berharap kepada kerajaan Malaysia dan juga pihak-pihak yang berkenaan lah, agar membuka mata terhadap kami ni pesakit-pesakit gout yang dah makin kronik. Dekat Malaysia ni rasanya saya ada grup gout hampir 6K. Dalam tu ada hampir 350 yang dah kronik termasuk saya. So penyakit ni sebenarnya dia tak ada jalan untuk penyembuhan. Malah akan berterusan sehingga ke mati. Dan ada yang dah beberapa orang sahabat dalam grup saya yang seangkatan dengan saya yang dah pun menghadap ilahi lah kerana penyakit gout ni. Jadi saya harap pihak-pihak berkenaan buka mata, sekiranya ada bantuan-bantuan terhadap kami pesakit-pesakit gout yang memohon, moga dipermudahkan.